Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 5 akan membentangkan tugasan sorotan literatur yang bertajuk Keberkesanan Dron Laut ROV dalam ekskavasi arkeologi laut dalam di Tanjung Simpang Mengayau, Kudat. Kami telah memilih tajuk ini sebagai fokus bagi tugasan sorotan literatur. Pembentangan ini akan dimulakan dengan bahagian pengenalan. Tanjung Simpang Mengayau yang terletak di Kudat merupakan kawasan strategik kerana berada di pertemuan antara Laut Cina Selatan dan Laut Sulu. Kedudukan ini menjadikannya laluan penting pelayaran dan perdagangan sejak dahulu lagi. Sekaligus, kawasan ini berpotensi tinggi dan mengandungi tinggalan arkeologi maritim seperti kapal karam dan artifak dasar laut. Namun begitu, ekskavasi arkeologi laut dalam bukanlah satu tugas yang mudah. Terdapat pelbagai cabaran, termasuklah kedalaman laut yang tinggi, arus yang kuat, cara penglihatan yang terhad serta risiko keselamatan kepada penyelam manusia. Faktor-faktor ini menyebabkan kaedah penyelaman tradisional kurang sesuai untuk penyelidikan di kawasan laut dalam. Sehubungan dengan itu, kemunculan teknologi Remotely Operated Vehicles atau ROV telah membawa perubahan besar dalam kaedah kerja arkeologi maritim. ROV membolehkan penyelidik menjalankan tinjauan dan dokumentasi dasar laut tanpa perlu menyelam secara fizikal. Teknologi ini juga mampu menghasilkan rakaman video berdefinisi tinggi, pemetaan sonar serta model 3 dimensi tapak arkeologi dengan lebih tepat. Kajian antarabangsa menunjukkan bahawa penggunaan ROV bukan sahaja meningkatkan keselamatan penyelidik, malah mempercepatkan proses dokumentasi dan mengurangkan kos operasi untuk jangka panjang. Walau bagaimanapun, penggunaan ROV dalam konteks arkeologi laut Malaysia masih terhad dan kurang dikaji secara menyeluruh. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk menilai keberkesanan penggunaan ROV dalam ekskavasi arkeologi laut dalam, khususnya di kawasan Tanjung Simpang Mengayau, Kudat, agar teknologi ini dapat dimanfaatkan secara optimum dalam pemeliharaan warisan maritim negara. Salam sejahtera, seterusnya saya akan menerangkan slide bertajuk Sejarah Perkembangan Keberkesanan. Berdasarkan kajian terdahulu, arkeologi maritim di Malaysia berhadapan dengan pelbagai cabaran, terutamanya dari segi keselamatan penyelam, keterbatasan masa bekerja di bawah air, serta kekangan dokumentasi. Tapak arkeologi laut dalam. Faktor-faktor ini menyebabkan proses ekskavasi dilakukan secara menyeluruh dan selamat. Oleh itu, penggunaan teknologi moden menjadi sangat penting bagi meningkatkan keberkesanan dan keselamatan kerja arkeologi laut. Antara teknologi yang diketengahkan ialah drone laut atau Remotely Operated Vehicle ROV. Beberapa kajian mendapati bahawa ROV mampu beroperasi pada kedalaman yang tinggi selain dapat menghasilkan rakaman visual dan pemetaan yang lebih tepat tanpa mengganggu tapak arkeologi sedia ada. Selain itu, kawasan Tanjung Simpang Mengayau di Kudat dikenal pasti mempunyai potensi tinggi dari segi penemuan tinggalan maritim. Namun, kawasan ini masih kurang diketerokai secara sistematik. Kajian terhadap artifak seperti seramik dagangan turut membuktikan kewujudan jaringan perdagangan maritim kuno yang memerlukan dokumentasi yang lebih terperinci dan berkesan. Justru, sorotan literatur ini menunjukkan bahawa terdapat keperluan yang jelas untuk menilai keberkesanan penggunaan ROV dalam ekskavasi arkeologi laut dalam, khususnya di kawasan Tanjung Simpang Mengayau, Kudat, bagi memastikan kajian ini dapat dijalankan dengan lebih sistematik, selamat dan tepat. Sekian dan terima kasih. Untuk slide ini seterusnya akan menerangkan faktor-faktor utama yang menyumbang kepada perkembangan penggunaan ROV dalam penyelidikan kawasan laut dalam, khususnya dalam bidang penyelidikan dan arkeologi marine. Untuk faktor yang pertama ialah akses ke kawasan laut dalam. ROV dipercayai mampu mencapai kedalaman laut yang jauh melebihi keupayaan selaman manusia. Keupayaan ini menjadikan ROV sebagai alat yang sangat penting dalam penyelidikan kawasan laut yang dalam yang sukar dicapai, berbahaya atau berisiko tinggi kepada manusia. Dengan bantuan ROV, penyelidik dapat meneroka tapak arkeologi bawah laut, struktur geologi serta ekosistem laut tanpa perlu menghantar penyelam secara fizikal, sekaligus memperluaskan skop penyelidikan marine, meminimumkan pendedahan mereka kepada situasi berisiko tinggi. Faktor kedua ialah
keselamatan penyelidik. ROV yang dikendalikan dari kapal atau daratan tidak memerlukan kehadiran manusia secara langsung di kawasan perairan yang berbahaya. Hal ini dapat mengurangkan risiko kemalangan seperti tekanan air yang tinggi, arus kuat serta kekurangan oksigen. Oleh itu, penggunaan ROV bukan sahaja meningkatkan keberkesanan penyelidikan, malah memberikan perlindungan keselamatan kepada pasukan penyelidik dengan meminimumkan pendedahan mereka kepada situasi berisiko tinggi. Untuk faktor yang ketiga pula ialah cabaran penghantaran komunikasi data. Penghantaran data secara masa nyata dari bawah laut ke permukaan masih menghadapi pelbagai cabaran, terutamanya gangguan isyarat dan kebergantungan kepada sambungan kabel atau sistem telekomunikasi yang kukuh. Walaupun teknologi komunikasi semakin maju, kestabilan dan ketepatan data masih menjadi aspek penting yang perlu diberi perhatian bagi memastikan operasi ROV berjalan dengan lancar dan maklumat yang diperoleh adalah tepat serta boleh dipercayai. Seterusnya, kami akan menerangkan kesan penggunaan teknologi ROV dalam kajian arkeologi maritim. Di sini, kami bahagikan kepada dua aspek utama, yaitu kesan positif dan kesan negatif. Untuk bahagian ini, saya akan memfokuskan kepada kesan positif. Kesan positif ini terbagi kepada dua, yaitu peningkatan ketepatan dan dokumentasi sistematik, serta peningkatan keselamatan dan kecakapan operasi. Kesan positif yang pertama ialah peningkatan ketepatan dan dokumentasi secara sistematik dalam kajian arkeologi laut. Penggunaan ROV membolehkan penyelidik membuat dokumentasi tapak arkeologi laut dengan lebih teliti tanpa perlu menyentuh tapak secara langsung. Ini penting karena tapak arkeologi laut sangat sensitif dan mudah rosak. Sebagai contoh, ROV boleh merekam struktur kapal karam, artefak dan keadaan dasar laut menggunakan kamera beresolusi tinggi. Rekaman ini membantu penyelidik memahami keadaan tapak tanpa risiko merosakkan tinggalan sejarah tersebut. Selain itu, data yang diperolehi melalui ROV juga digunakan untuk menghasilkan model 3D dan rekaman video HD. Melalui model ini, penyelidik boleh mengkaji bentuk kapal, susunan artefak, dan fungsi kapal dengan lebih jelas walaupun tidak berada di lokasi sebenar. Kesan positif yang kedua ialah peningkatan keselamatan dan kecakapan dalam operasi penyelidikan. ROV dapat mengurangkan risiko fisikal kepada penyelidik, terutamanya apabila kajian dijalankan di kawasan laut dalam, berarus kuat atau dasar laut yang tidak stabil. Sebagai contoh, tanpa ROV, penyelam perlu turun sendiri ke dasar laut yang berbahaya. Namun, dengan penggunaan ROV, pemerhatian dan pemetaan tapak boleh dilakukan dari jarak jauh tanpa mendedahkan penyelidik kepada risiko kecederaan. Selain itu, ROV juga boleh beroperasi untuk tempo yang lebih lama berbanding penyelaman manusia. Ini menjadikan proses kajian lebih efisien, sistematik, dan menjimatkan masa. Pengendalian artefak juga menjadi lebih selamat karena ROV membolehkan artefak diperiksa atau diangkat secara terkawal tanpa sentuhan kasar. Oleh itu, secara ringkasnya, penggunaan teknologi ROV memberikan banyak kelebihan dari segi ketepatan kajian, keselamatan penyelidik, dan kecakapan operasi dalam arkeologi maritim. Namun begitu, di sebalik semua kelebihan ini, penggunaan ROV juga mempunyai beberapa kekangan dan kesan negatif yang perlu diberi perhatian. Seterusnya, saya akan menerangkan kesan negatif penggunaan ROV dalam kajian arkeologi maritim. Yang pertama adalah kekangan memperolehi maklumat terperinci artefak dan konteks tapak. ROV hanya bergantung kepada rakaman visual dan video. Ini menyebabkan ia tidak mampu untuk mengesan butiran mikro seperti lapisan sedimen, orientasi artefak dan perubahan kecil pada konteks tapak. Keadaan ini boleh menyebabkan tafsiran arkeologi menjadi kurang tepat. Sebagai contohnya, kajian di Tanjung Simpang Mengayau menunjukkan artefak ditemui secara berselerak dan keadaan ini memerlukan pemerhatian yang lebih halus oleh penyelam yang tidak dapat dilakukan sepenuhnya oleh ROV. Kedua, had peralatan ROV dalam persekitaran laut yang kompleks. Prestasi ROV sangat dipengaruhi oleh arus laut yang kuat, gelora air yang keruh dan jarak penglihatan yang rendah. Keadaan ini menyebabkan rakaman menjadi tidak jelas, pemetaan tapak tidak menyeluruh serta
menyukarkan proses navigasi di kawasan kajian. Kajian lapangan juga mendapati bahawa cuaca bergelora merupakan salah satu cabaran utama semasa kerja survey di Tanjung Simpang Mengayau dilaksanakan. Kesimpulannya, walaupun ROV sangat membantu dari segi keselamatan dan liputan awal tapak, penggunaannya masih mempunyai batasan, terutamanya dalam mendapatkan data kontekstual yang terperinci dan tepat. Sebagai kesimpulan, sorotan literatur ini menunjukkan bahawa penggunaan drone laut ataupun ROV memainkan peranan penting dalam ekskavasi arkeologi laut dalam. Berdasarkan kajian-kajian terdahulu, teknologi ROV terbukti mampu meningkatkan keselamatan penyelidik dengan mengurangkan kebergantungan kepada penyelam manusia, terutamanya di kawasan laut dalam yang berisiko tinggi. Selain itu, ROV turut menyumbang kepada peningkatan kualiti dokumentasi melalui rakaman berdefinisi tinggi, pemetaan sonar serta pembinaan model 3 dimensi tapak arkeologi. Keupayaan ini membolehkan analisis dilakukan dengan lebih tepat dan sistematik, sekaligus mempercepatkan proses penyelidikan dan mengurangkan kos operasi untuk jangka yang panjang. Walau bagaimanapun, sorotan literatur ini juga mendapati bahawa penggunaan ROV dalam konteks arkeologi di Malaysia, khususnya di kawasan Tanjung Simpang Mengayau, masih terhad dan memerlukan kajian yang lebih lanjut. Oleh itu, penilaian yang lebih menyeluruh serta kerjasama antara pakar arkeologi dan teknologi marin amat diperlukan bagi memaksimumkan potensi penggunaan ROV. Kesimpulannya, penerapan teknologi ROV bukan sahaja berupaya meningkatkan keberkesanan ekskavasi arkeologi laut dalam, malah turut menyumbang kepada usaha pemeliharaan dan pemuliharaan warisan maritim negara. Sekian dan terima kasih.